A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, bab ke-46, ilmul yaqin, ainul yaqin dan pertanyaan di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali jangan macam tu. Kalaulah kamu mengetahui ilmu yang yakin. Baik, ilmu yakin ni apa ilmu yakin ni? Kita ambil kisah Sayyidina Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim alaihissalam satu hari dia minta kepada Tuhannya, ditanya kepada Tuhannya, macam mana kamu nak menghidupkan barang yang mati? Macam mana kamu nak hidupkan barang yang mati? Maka Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, dan Allah Maha mengetahui. Tanya tu proses. Allah tahu dah. Tak. Allah tanya, engkau tak beriman ke? Mustahil Nabi Ibrahim tidak beriman. Tak. Beriman ya Allah, tetapi untuk tatma'in qalbi, supaya hatiku jadi mantap. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma uhunna ya'tinaka sa'ya. Ambil 4 ekor burung. Dak. Mu cincang-cincang. Cincang tu. Gaul. Dak. Letak di atas 4 puncak bukit. Ambil satu gaul, tak puncak bukit bercampur-campur dah tu. Kemudian panggillah burung tu. Piwit. Maka burung itu tiba-tiba terbang dan juzuk-juzuk yang kecil tu mencari juzuk-juzuk dia. Katakanlah contohnya tak, burung merpati, burung apa? Burung tekukur, burung puyuh. Burung puyuh boleh terbang ke? Burung benda? Burung tak kira. Burung serindik, burung punai. Campur-campur maknanya hok paruh ni gigi mari dalam apa menghadap Nabi dalam keadaan yang kembali asal. Jadi Nabi Ibrahim telah mendapat satu ilmu yaqin. Mantap dah. Apa kata musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi fid darini, yakni jika kau tahu perihal kiamat dengan ilmu yakin, tentulah akan menghindarkanmu dari perlumbaan dan kesombongan. Tentunya kamu berbuat kebaikan yang bermanfaat bagimu, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat bagimu, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sungguh jika kamu baik. Kalau kita tahu akhirat ni, sekarang ni kita hanya sekadar tahu ilmu secara surface akhirat ni. Kita beriman kerana rukun iman mewajibkan kita beriman, kita iman. Dan itu ujian pada manusia. Tak. Ujian pada manusia sama ada nak beriman dengan perkara yang gaib ataupun tidak. Bukan mudah. Sebab barang yang tak nampak. Tetapi barang yang tak nampak itu, kalau bukan barang agama, orang boleh percaya. Kuman. Siapa nampak kuman? Dia kata boleh tengok mikroskop lah apalah. Ya ke? Tak. Kalau dia tengok mikroskop tu kuman ke namanya? Kita tak tahu, tapi kita percaya meruk. Percaya sungguh. Ada kuman ni, lubang hidung ni. Tu sesama tu. Tak. Percaya. Kena makan ubat nak bunuh kuman. Barang yang begitu kita percaya meruk. Tetapi barang yang dibawa oleh Nabi SAW dengan bukti dan hujah. Baik, saya nak cerita. Seorang pakar matematik, Profesor Miller tak silap saya. Dia memang matematik ni dia pakai logik betul. Logik betul. Mana dia boleh main bahang-bahang itu tak? 1+1 mesti 2. Main ahli politik lain. Campur 1 berapa? Berapa you nak bagi kat I? Bukan kat sini, bukan ahli politik sini, ahli politik kat lain lah kan. Kita tak cari kat sini ni kan. Tapi ahli matematik itu. Jadi satu hari dia kata dia nak mengkaji Al-Quran sebab
dia pada masa itu dianggapan orang Islam ni sesat. Jadi nak tolong kembalikan kepada kebenaran. Jadi satu perkara yang pertama dia buat ialah tengoklah Al-Quran untuk mencari apa masalah Quran supaya dia boleh bagi tahu orang Islam musalah. Was sebab profesor Inggeris kan. Was dia aku cakap, lain ni Melayu balik. Was dia buka, dia terkejut. Antara apa benda metodologi matematik ni ataupun metodologi ilmu kajian ni ialah mencabar, kalau aku salah buktikan mana salah. Tahu? Tiba-tiba Quran kabur macam tu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala fa'tu bi suratin min misli. Kata, kalau kamu ragu-ragu apa yang aku turunkan ni, datangkan. Tahu? Maka dicabar manusia. Dia kata Quran ni hairan sungguh. Orang lain kata kalau salah buktikan salah. Tapi Quran dalam Quran sendiri sebut, cuba tunjuk mana satu salah dalam Quran ni dan kamu tak akan jumpa. Nescaya kamu tak akan jumpa. Bukan setakat kamu tak jumpa punya. Kamu mesti tak akan jumpa. Jadi maknanya dicabar, bukan cabar cari salah. Mau cari salah dan aku kabur kamu siap-siap. Mu tak akan jumpa salah. Kejut dia tengok tu. Oh, tidak ada satu kitab, buku dalam dunia yang mencabar kalau ada salah tolong kabur salah aku, baiki salah. Tetapi dia tak akan kabur, tak akan jumpa salah melainkan Al-Quran saja. Dan dia kaji-kaji, subhanallah dia kata, memang betul. Suatu benda yang sangat ajaib. Dia baca kisah Abu Lahab. Surah Al-Masad. Kisah surah Abu Lahab ni turun 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka tangan, kedua tangan celaka. Tuan badan tak tangan. Dok. Maknanya tu balarah dia. Iradatul disebut al-juz wa iradatul kul. Masukkan semua. Dok. Maka dia kata seolah-olah maknanya Quran kabur 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Abu Lahab ni tak akan beriman langsung. Tak usah haraplah. Tak usah harap Abu Lahab akan beriman. Dan terbukti 10 tahun lepas tu Abu Lahab mati, Abu Lahab tak beriman. Sedangkan Abu Lahab baca kitab ni, Abu Lahab dengar ayat diturunkan, celaka ni. Apatah salahnya sekali aku beriman kepada Muhammad untuk menyatakan tengok Muhammad salah dah. Tetapi sedikit pun dia tak menyalahi Al-Quran. Dia kaji lagi. Begitu juga dengan masalah dengan Yahudi, masalah dengan Kristian. Permusuhan antara Yahudi dengan orang Islam ni disebut. Memang permusuhannya nyata berbanding dengan Kristian. Dia kata betul lah, kata aku Kristian. Bila aku baca ni aku rasa lembut hati. Tapi Yahudi sampai sekarang ni kedemuk-kedemuk, jangan haraplah orang Yahudi tu akan baik dengan orang Islam. Sedangkan dia boleh pada satu hari saja dia baik dengan orang Islam untuk menyanggah kebenaran Al-Quran. Tapi berapa ribu tahun dah Quran turun, orang Yahudi tak pernah baik dengan orang Islam. Quran sebut dah walan, tak akan sekali-kali. Orang Kristian kata wala. La ni maknanya dia akan baik, akan dok gitu lah. Tapi Yahudi lan, tak akan sekali-kali. Orang Yahudi baca ni, orang Yahudi hadis-hadis kita dia kaji. Dia percaya 250 juta pohon gorkot, pohon yang dikatakan melindungi pokok Yahudi. Wallahu alam, cara dia bukan melindungi. Nabi cuma khabar satu pokok yang tak khabar. Yahudi di belakang aku, yang lain khabar belaka. Pasal apa tak khabar? Dia kawan Yahudi ke? Mungkin bukan. Sebab dia makhluk Allah juga, tak tahu perintah Allah. Satu, mungkin pokok ni daripada lahir memang pokok bisu. Dia tak boleh nak khabar. Tak boleh nak khabar tak? Mungkin begitulah, wallahu alam. Kita tak soal benda tu. Tapi nak khabarnya, bila baca hadis ni, orang Yahudi 250 juta pokok telah ditanam 100 tahun yang dulu. Mati, tumbuh apa semua, kena tebang orang Palestin. Dan mereka jual online. Bukan jual. Sesiapa yang nak beri hadiah happy birthday ke, Valentine Day ke, belilah pokok warkot. Hadiahkanlah kepada yang tersayang dengan menanamnya di Israel. Percaya dia orang. Percaya. Tak. Harga $18 sepokok. Diskaun. Beli 3, bayar 2.
Beli 5 bayar 4. Bukan jualan penghabisan pengosongan kedai. Dah 3-4 bulan pengosongan kedai. Sampai masuk bila nak kosong-kosong kedai ni. Kata nak tutup kedai tu. Kau tambah dia. Sampai ke tepi jalan, kaki 5 jalan dia tambah barang. Nawak sungguh. Aku tak percaya. Memang aku tak percaya boleh. Pengosongan kedai. Janganlah tu. Tengok betul tu. Kita lalu kemarin. Ada lagi kata. Bila nak tutup kedai. Tapi kalau kat Kelantan boleh jadi tau. Jualan apa benda pelupusan barang banjir. Tu memang. Orang berebut tu. Dekat 300. Tu dia. Terliur dah aku. Jadi mereka percaya. Jadi dalam Quran disebut walan tarda, maknanya orang Yahudi akan bermusuh dengan Islam ni takkan baik. Apa salahnya orang Yahudi nak kata Quran ni palsu? Dia berbaik dengan Islam 1 hari saja. Baiknya bagi jamuan, tak akan. Oleh kerana itu dia masuk Islam. Dia. Semalam saya baca saya tonton satu video orang tabligh. Kita dengan orang-orang yang melaksanakan ataupun berusaha mengembangkan, menegakkan Islam ni, tak kira siapa saja kita sokong. Kita bukan maknanya main tak masuk pada satu pihak sehingga melecehkan pihak orang lain. Tabligh, apa benda tabligh ni gimari-gimari bila ada usaha saja teruskan. Kalau ada usaha kebaikan kita sokong. Kita tak mahu jadi orang Islam yang cerita ketam dia sensitif sikit. Cerita ketam Ketam orang Melayu tak payah tutup dia punya bekas. Pasal apa? Setiap kali seko nak keluar, orang lain tarik balik. Dia bukan macam ketam lain seko nak keluar, orang lain sokong dia. Ni semalam saya baca putera Jordan nak bertanding Presiden FIFA bola sepak. Gabungan AFC tak setuju, tak mau sokong. Gabungan AFC tu siapa? Negara-negara Arab. Yang sebangsa se-Islam dengan dia. Tak mau sokong, tak mau. Jangan. Tengok tu. Kalau orang lain, ini orang kita ni. Mesti sokong. Tu cerita kita. Aku nak cerita benda, kita tak ingat dah. Ketat tu habis dah. Tak usah sebut banyak. Kan balik kau. Mana? Orang tabligh tu. Dia kata apa benda? 7 bilion orang dalam dunia ini, 5 bilion adalah kafir. 5 bilion adalah kafir. Dia katalah. Statistik saya tak pastilah. 2 bilion saja Islam. Bayangkanlah ini umat Nabi, dia kata. Umat Nabi yang Nabi usaha daripada dulu untuk mengislam atau menyelamatkan mereka daripada api neraka. Bayangkanlah kalau hari kiamat 5 bilion ni habis masuk dalam neraka. Apa usaha kita untuk Nabi? Nabi berusaha untuk menyelamatkan umat dia daripada masuk neraka. Berjuang, bergolok bergadai Nabi dengan para sahabat nak memastikan umat Muhammad, umat akhir zaman ni masuk syurga, jangan masuk neraka. Kita apa usaha kita? Tak ada. Berapa orang Islam di tangan saya? Tak ada seorang. Baru ni malam selawat Habib Syekh tahun baru. 2 orang murtad masuk balik Islam, 5 orang kafir masuk Islam. Hanya dengan majlis selawat saja. Jadi aku ngajar sini setahun dah rasanya. Kau tak ada orang ada. Allahu Akbar. Lagu mana nak buat? Jadi kalau siapa-siapa boleh usaha tu, saya doa, ya Allah berilah kemudahan, berilah kemudahan. Ada masalah berilah mudah. Gitulah. Apa saja usaha atas agama, maknanya kita jangan backing lah. Mungkin ikut aku. Benda mu buat gitu. Dosa. Ada saja kebajikan orang buat. Tidak kira ustaz ke tidak ustaz, asal kamu orang Islam, sokong.
Oh gitu. Ngaji kurang ni tak eh. Ada jangan sebab anak ajarkan dengan apa ajar kakak jangan begitu dia. Bila orang ajar tengok bangsa dia tengok. Nak bisa macam Dia Islam dah. dia Islam dah. Tapi ini Oh tak apa. Yang saya sentuh di sini ialah biar akidah tu selamat dulu. kalau dia kata dia Biar akidah selamat dulu. Jangan kita kerana perkara tersebut menyiapkan lagi daripada akidah tu hidup tambah. Tak. Yang penting yang pertama awal-awal dia akidah selamat dulu. tapi tak kita boleh lupa dah. Tak apa. Waktu yang untuk mengamalkan Islam waktu biarlah slow-slow sikit-sikit. Biar maknanya dia yang penting kita nak akidah selamat dulu. Lain datang kendian. Ya, masalah umur dengan masalah nafsu ni beza. Tak. Umur mungkin 80 tahun. Tengok wrestling lagi kedai kopi. Raja lawak. Tak kira tu muda raja lawak tak. Apa mencari bintang tua baru ni. Aku depan rancangan aku dah tahu. Klasik je. Bintang klasik je. Otai lah kira lah tau. Kita sekarang ni daripada mencari bintang kecil tu dok sampai ke orang tua menopause. Mati pucuk dah orang tua tu. Allahu akbar saya kata. Dan orang kita tak ada masalah. Biasalah. Tapi bila berqasidah majlis solawat, woi, ni Nabi mana dia buat ni? Kata astagfirullahalazim kata. Hak jelas haram, jelas tak boleh. Dak bising sampai setara tu. Tapi hak kita puji Nabi, marilah. Ni bazir ni. Ini tak boleh ni, Nabi dah buat ni. Subhanallah. Hak betul-betul Nabi dah buat menyanyi tu, tak. Tidak ada satu kebisingan yang setara tu. Ustaz, ada soalan lagi. Ya. Kita cuba nak Islam dia. Dia kata macam Ustaz. Saya tengok orang Islam sendiri, orang kerana ada pemudik. Dia kata kita contohnya kurang baik. Macam mana saya dah masuk Islam? Dia kata tu biasanya kalau pendakwah kita dia kata orang Islam dengan Islam dua perkara yang berbeza. Tak, orang Islam mu kaji apa dia agama Islam. Jangan kaji orang Islam. Agama tu boleh lah. Agama boleh. Tak. Wallahu a'lam. Iyalah. Kalau kata orang kata tak dapat hidayah, sebenarnya Nabi turun itu adalah hidayah. Sekarang ni sama ada orang nak atau tak nak. Sebab itulah Allah beri inzar, beri ancaman. Aku khabar ni, tak boleh ikut neraka. Tapi mu tak boleh ikut kasih sayang aku dalam dunia ni, aku beri mu apa saja. Tapi ingat, neraka esok-esok. Allah khabar awal-awal. Allah bagi inzar gitu. Bukan Allah tak khabar. Gitu. Jadi gitulah deh. Kalau kita tahu tentang hari akhirat benar, selain daripada yakin ini, kita akan bagi rasa gerun. Contoh macam harimau. Bukan harimau tau. Harimau, rima. Bahasa Terengganu ni betul tau, rima. Bukan harimau. Harimau apa? Rima ni sebab kita dah kenal dia, kita tahu dia, nampak tapak kaki dia ketakutan tau. Masuk belakang rumah, petik pucuk ubi, tengok kaki rima. Dah bola lalu masuk rumah kunci pintu. Dak, takut. Sebab apa? Ilmu yakin kita ada. Allah Ta'ala dengan segala macam jejak-jejak yang ditinggalkan atas dunia ni, apa saja penciptaan ni adalah merupakan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Ramai orang tak rasa takut sebab tidak ada ilmu ni. Ilmu yakin tak ada. Tapi bab rima, jangan kata rima lah. Tak. Anjing pun lah takutan tau. Gitu. Jadi gitulah kita nak bincang pasal ilmu yakin dengan ainul yakin pada hari ini. Sungguh jika kamu tengah tahu dengan yakin,
seperti pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mempunyai harta dalam kesombongan tidak akan memberimu manfaat di hari kiamat, tentu engkau akan mensia-siakan hartamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada perkara yang bersifat tabligh, dia wajib sampai. Maka yang bersifat tabligh ini Rasulullah telah sampaikan semua sekali. Tetapi ada yang ada dalam ilmu Rasulullah yang Rasulullah tidak disuruh sampai. Sebab Rasulullah ini Nabi dan Rasul. Rasul wajib sampai apa yang diperintah sampai. Tapi ada benda yang Allah beritahu, dia tak sampaikan sebab tidak untuk disampaikan, untuk dia sendiri. Sebab itulah Nabi bila jumpa sahabat dia duk gelekek kesukaan, itu baru duk sembang-sembang bodoh gitu je. Tak tengok Maharaja Lawak lagi kan. Nabi kata, kalau mu tahu apa yang aku tahu, nescaya mu akan banyak menangis, kurang ketawa. Maknanya Nabi tahu, ada benda yang Nabi tahu, dia tak khabar kepada sahabat. Gitu. Bukan kata Nabi itu menyembunyikan, tak. Nabi telah menjelaskan semua yang wajib diketahui, tetapi ada pengetahuan yang Nabi disimpan sendiri. Jadi kalaulah kita tahu apa yang Nabi tahu, nescaya kita akan maknanya harta kita ni dok sayang mana? Dok sayang. Dok. Tuan-tuan, sekarang ni musim sejuk di Syria, di Palestin. Kita musim hujan kat kita, habis ranak rumah-rumah apa semua tu, selai sepinggang. Kita ya Allah ya Tuhan tu, punyalah kesiannya berderang. Orang hantar bantuan makanan, pakaian, apa saja yang boleh hantar. Dok. Sampainya hati, spenda koyak abad pun hantar juga. Aku betul sungguh. Kata orang ni ya Allah, kepala otak dia duduk belah mana ni? Dok. Saya ingat kepala otak dia duduk lubang jubur ni. Sungguh pun. Buat malu sungguh, menghina orang ya jadi masa banjir. Dahlah spenda berlubang pula tu. Ya Allah ya Tuhan, aku kena kritikah ke apa ke. Memang kata ya. Astaghfirullahalazim. Kalau baru dah apa, sebab memang dia orang total loss tu. Ni getah dia longgar dah. Astaghfirullahalazim. Ini bukan setakat haram. Tak, saya kabut tu. Bukan setakat haram. Dia ada satu hukum baru ikut saya. Haram jadah. Allahu Akbar. Tetapi di Syria sana, hari-hari sekarang ni, hari-hari bayi mati kerana sejuk. Budak-budak umur 4-5 tahun mati kerana sejuk. Siap dengan gambar sekali. Hari-hari sekarang ni saya baca statistik dia. Hari-hari di Syria tu. Dok, baby kohol lah. Mati kebiruan. Baby. Budak umur 4 tahun, 5 tahun, comelnya lah budak-budak ni. Tengok gambar masa aman tak, masa perang. Tengok masa dia mati, ya Allah. Kalau yang orang tua mati kerana kelaparan. Perut kering, tinggal tulang, kulit tulang. Tak ada makanan. Astaghfirullahalazim. Dok. Kita kat sini masih lagi tong sampah tu berlempah-lempah dengan sisa makanan. Anak-anak masih lagi demand pasal makan. Kenapa lagi ni mak? Sayur air tak buah? Amboi, mata. KFC sekali. Macam mana? Subhanallah. Ni kita bimbang, maknanya balak akan turun di Malaysia ni. Kes-kes gini. Betul lah kita beramal. Tetapi bila Allah murka, hak yang beramal tu kena sapu sekali. Tak? Sampah lantai, duit siling ada, duit kertas ada. Tak? Bertimbun dengan sampah sarap. Bila kita sapu sekali tu. Sekaligus. Tak, bukannya maknanya acik ada. Tak ada. Kalau setakat pitih 10 sen 20 sen tu orang buat gitu, sapu-sapu masuk sampah itu ke. Kecuali kalau dia tu haji bakhil, dia mesin berkira kan. Ada. Tak? Kita beli barang banyak dah. RM189.95. Mesin nak kira? Aduh. Mesin kira. Tak?
5 sen seorang dia kata. Kalau 100 orang datang 5 sen berapa? Oh dia kira gitu. Padahal untung banyak tu. Biarlah. Tapi maknanya gitulah. Balak turun dia sapu habis semua. Tak kira ustaz pun sekarang ni ada ustaz palsu pun ada tu masalah. Tak. Ilmu banyak, ilmu ada. Tapi iman tak ada. Buat maksiat. Astagfirullahalazim wal yazubillah. Kena belaka lah habis. Tak. Yang ustaz palsu betul ada. Palsu betul memang betul lah palsu. Ini ustaz dia belajar agama. Belajar tinggi. Tapi iman tak ada. Maksiat buat. Subhanallah. Waliyazubillah. Kemudian sungguh engkau akan melihat neraka jahim. Allah telah bersumpah bahawa engkau akan melihatnya pada hari kiamat. Kita akan tengok. Lalu engkau akan melihatnya dengan mata yakin, ainul yakin. Maka yang melihat itu merupakan inti yakin adalah menyaksikan dan membuktikan sehingga tak ada keraguan lagi. Sekarang ni kita cuma diajar dalam Quran kata neraka jahim ni gini dah. Kita tak tengok. Dan esok hari akhirat kita tengok, wah, dia jadi gitu. Sekarang ni kita rasa macam ni api yang menyala-nyala. Kita tak tengok. Maknanya betul api ni aku bakar menyala-nyala. Tak nak masuk lah. Kita kata tak nak masuk lah. Time kita jumpa, tak nak. Masa tu bukan setakat tak nak dah. Kalau boleh nak cabut lagi. Itulah ainul yakin. Tengok dalam iklan promosi. Kain semeter 10 sen. Wah. Kain apa dia? Likra. Semeter 10 sen tau. Semeter 10 sen. Bila pergi kedai tengok, ya Allah, betul lah. Tu. Tak. Orang perempuan gitu lah tak. Orang lelaki tak gitu. Saya khabar orang lelaki tak gitu. Orang lelaki dia pandang simple je. Kemeja Orlando. Potongan 50%. Yang ambil bayar. Dia tak ada tapi dia ambil juga. Tak. Ambil juga, bayar juga. Baik. Kalau orang perempuan dia duduk, dia belik-belik dulu. Belik baru beli. Tak. Beli setambung. Orang lelaki tak belik-belik dah. Jalan. Sebab itulah maknanya orang lelaki ni dia simple je orang lelaki ni. Nak keluar rumah tengok siapa dulu. Tak. Orang lelaki capai je baju yang dia boleh capai. Tubik lalu. Orang perempuan tak. Kita nak cara anak-anak ni, kita cara awak sendiri punya tak. Gosoknya lagi, tudung gosok, kain gosok tak. Muka tepek-tepek lagi. Lambat-lambat. Orang lelaki kalau nak lambat tak lambat, kalau dia ada dedas tak. Masuk bilik air, kecing dah habis. Tu 3 jam kat situ. Bab pakaian simple je tau. Bab kecing masalah. Dia ada satu pemakanan tradisional namanya buah kulim. Untuk buah kulim. Bukan kulim Kedah tu, buah kulim. Buah kulim. Untuk melancarkan peredaran. Tak tahulah. Orang sekarang dia ada buat kapsul buah kulim tu. Carilah internet. Buah kulit ni bentuknya macam buah keras. Tak, saya mula beli dia kata untuk cuci buah pinggang. Boleh ni kata umur 40 ni boleh beli dia kata kapsul ataupun buah dia. Kapsul mahal sikit kata. Tak, beli buah beli cerewet sungguh. Kena kulit dia keras sikit. Ketuk pecah. Kena sayang bunda nak makan sutir terus. Tak, bagi 1/4 pecah. Makan macam rasa macam jering sikit. Tak, boleh buat ulang. Tapi leceh lah. Kena kupas gitu tak. Alih-alih mikir lepas ni beli kapsul je dah. Buka botol jalan. Tak. Gitu. Buah kulim namanya dah. Di kawasan-kawasan Terengganu saya tak tahu. Saya beli dengan orang Pahang. Dia hutan Pahang. Di hutan Terengganu saya tak tahu. Asli sungguh. Bukan palsu. Kawan saya tu bukan orang asli dalam hutan tu, tapi dia memang asli sungguh lah, bukan orang palsu. Bukan orang tiruan. Untuk cuci buah pinggang. Jadi bila dicuci buah pinggang, cuci darah, kencing pun dia jadi lawas.
Batu buah kulit. Yelah, kau pandailah tau. Jika ditanyakan apa bezanya ilmu yakin dengan ainul yakin, ilmu dengan ain ni macam mana? Ain ni mata, pandangan. Ilmu ni pengetahuan. Maka jawabnya adalah bahawa ilmu yakin itu adalah untuk para anbiya sebab kenabiannya. Nabi confirm dia ilmu yakin. Dia punya iman sentiasa bertambah. Tak berkurang, sentiasa bertambah. Iman kita kejap ada, kejap tak ada. Gitu. Sedangkan ainul yakin para malaikat sebab malaikat sudah menyaksikan. Dia orang telah menyaksikan syurga, neraka, lauh mahfuz, qalam, arash dan kursi. Bahkan yang menanggung arash itu ialah malaikat. Khas untuk tanggung malaikat, kerjanya bertasbih sambil dia pegang arash Allah itu, dia bertasbih. Jadi arash Allah ni kenapa? Allah ciptakan untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk Allah duduk. Sebab kalau untuk Allah duduk, arash tu jadi besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersaiz. Allah tidak bersaiz, Allah tidak berjisim, berdiri macam kita sebab kita makhluk. Habis apa benda? Tidak ada ilmu kita dalam mengenai masalah zat Allah. Allah tajalli di bukit besar. Apa makna dia? Allah tajalli di bukit besar melalui tulisan dia. Allah peliharakanlah Terengganu. Maknanya Allah dizahirkan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk zat. Zat tak ada. Kita tak tahu, wallahu alam. Gitu. Jadi habis di mana Allah? Allah berada sekarang ini pada ketika dia sama dalam keadaan macam dulu. Pada zaman tidak ada makhluk. Jadi bila tak ada arash, Allah duduk di mana? Wallahu alam. Maka sekarang itu pun wallahu alam juga. Habis cerita. Jangan kita ngada-ngada Allah duduk sana, duduk sini. Kalau gitu, kalau kata Allah duduk di atas arash, Allah juga duduk dekat dengan urat kita. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat-urat kita ni. Jadi Allah dekat dengan urat. Betul ke itu? Itu balaghah dia. Jadi kita kena kat itu dah. Kita pegang itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Zat Allah wallahu alam, wallahu alam. Kalau orang payah nak faham, maka kita ambil pendekatan khalaf, kita takwil dengan takwil yang sahih. Takwil yang sahih. Contoh yadun. Yadun ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni tangan, yadun. Tapi bila yadullah, kita dah nafikan Allah ada tangan. Sebab Allah bukan macam makhluk. Zat Allah kita tak tahu. Maka kita ambil balaghah dia. Tangan ni dalam bahasa Melayu selain daripada aku tangankan kau kan, apa makna dia? Aku bahang, aku bahang. Ataupun berikan tangan anda. Maknanya apa benda? Kita hulurkan bantuan tak? Jadi bahasa Arab kita juga antara makna tangan, yadun ialah bantuan. Maka ulama khalaf mentakwilkan, mentafsirkan tangan itu adalah bantuan Allah, pertolongan Allah. Kalau tidak, kalau tak nak ambil pendekatan khalaf, ambil pendekatan salaf. Apa dia yadun? Yadun tangan, bukan. Dah bahasa Arab yadun tu tangan, bukan. Habis, kalau yadun ini duduk dalam Quran, yadullah, maka maknanya ialah wallahu alam. Terus serah wallahu alam. Tak payah. Tapi orang zaman sekarang ni dia generasi XYZ ni pelik sikit. Dia nak tanya apa benda. Jadi kita ulama khalaf dah sediakan dia punya disiplin manhaj dia, takwil dengan takwil yang sahih. Jadi dia faham, betul lah kalau pertolongan Allah, betul lah. Jadi puas hati. Kalau kita kata wallahu alam, semua benda wallahu alam ni benda apa agama gini. Tu maknanya ulama kita kemah dah dia buat manhaj dia. Atau pula boleh jawab bahawa ilmu yakin itu pengetahuan tentang maut dan kubur bagi orang-orang yang masih hidup, kerana mereka tahu bahawa mayat-mayat itu dalam kubur, tetapi mereka tidak mengerti bagaimana keadaan mereka di sana. Baik, ilmu yakin ini ilmu bagi kita tentang kubur. Kita tahu, masuk dalam kubur, bahan tanah apa semua tu kita tahu dah. Tapi kita tak dapat merasa. Duduk dalam tanah tu macam mana dapat merasa. Maka pada ketika itu ialah kita kata ilmu yakin. Dia kalau orang-orang pondok, dia kata macam mana? Kubur itu adalah ibarat ibrah bagi orang-orang yang mana? Bagi tempat bagi orang yang mati. Kubur adalah tempat bagi orang yang mati. Bahkan adalah merupakan
tempat bagi orang hidup. Orang mati-mati dah. Kita ni kena sedar diri. Dalam tu bahagian kita. Bila pula kita? Gitu. Adapun ainul yakin adalah pengetahuan tentang keadaan bagi orang yang telah mati, kerana mereka telah membuktikan dan terlibat langsung dalam kubur, mungkin sebagai taman syurga atau sebagai hafratan minan niran, apa jurang api neraka. Jadi kalau mayat dalam kubur tu, yang tu mereka ainul yakin, sebab dia orang rasa dah. Dia macam Jalaluddin Ar-Rumi dah. Jalaluddin Ar-Rumi ke? Dia mengibaratkan tentang ilmu rasa dengan ilmu tahu ni. Saya cerita dah dulu, saya ulang balik, lama dah pun. Berkenaan rama-rama nak mengenal api. Jadi tanya Tok Guru rama-rama, api tu macam mana? Kau pergi. Kalau kau nak tahu, kau pergi. Dia pun pergi, nyonya pergi, dia tengok bercahaya. Balik dia kata, "Oh Tok Guru, api itu adalah cahaya yang menyinar." Belum lagi. Pergi panggil seorang lagi. Kau apa benda? Pergi nak tahu api keadaan macam mana. Dia pun pergi dekat, panas. Dia pun pergi. Api tu bukan setakat cahaya, panas. Belum lagi. Panggil seorang lagi, pergi sekarang. Pergi, dia tengok dia jauh, api. Dia pergi dekat, panas. Dia masuk dalam api, terbakar. Dia balik dalam keadaan rebeh gitu. Tuan Guru, inilah rasanya api. Apa rasanya? Tak boleh nak kabur. Tak boleh nak kabur. Jadi itulah benda yang namanya rasa yang kita tak boleh nak kabur. Kalau ilmu boleh bagi tahu. Tapi buat rasa tak boleh nak kabur. Teh tarik merupakan sejenis minuman yang dibuat daripada daun, rasanya sangat sedap, manis, berkrim. Itu boleh cerita. Tak. Rasa dia minuman sendiri. Tak. Macam ni rasanya. Rasa macam mana? Macam ni lah. Tu tak boleh nak cerita. Jadi ilmu rasa, ilmu tu lah duduk dalam hati. Kalau kita rasa tengah zikir, baca Quran, kadang-kadang kita mari berasa perasaan tu. Boleh cerita kat orang tak perasaan tu? Perasaan sedapnya boleh tak? Kemanisan iman kita baca Quran apa semua, tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita. Tu dia. Juga boleh jawab ilmu yakin itu ilmu kiamat, sedangkan ainul yakin adalah kenyataan hari kiamat yang juga dahsyatnya. Tak. Ada kata pendapat ilmu yakin itu hari kiamat, sedangkan ainul yakin hari kiamat betul tu. Lagi boleh jawab ilmu yakin itu ilmu kiamat, sedangkan ainul yakin adalah kenyataan hari kiamat juga dahsyatnya. Ilmu yakin itu ilmu syurga dan neraka, sedangkan ainul yakin adalah lihatnya. Kemudian kamu akan diperiksa pada itu tentang segala nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yakni pada hari kiamat engkau akan ditanya tentang nikmat dunia yang telah diberikan kepadamu, ditanya tentang badan sihat, pendengaran, penglihatan, kerja, lazat makan, minum sebagainya. Sudahkah perlihat kesyukuranmu kepada yang memberinya atau kamu mengkufurinya? Sama ada dengan nikmat yang kita ada sekarang ni. Tak, duduk di sini sekarang ni, apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa? Kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh bernapas, bercium, jantung darah mengalir, buah pinggang proses. Tak, apa lagi? Hati tengah proses enzim dia apa semua tu. Kemudian apa lagi? Anggota badan bergerak pergi mari. Akal berfikir. Tak, nyawa confirm ada lah. Benda apa lagi nikmat yang kita tak rasa sekarang ni dengan kipas sah ni. Dengan hujan apa benda? Ranyai-ranyai ni tak. Hujan ni sebenarnya kadang-kadang yelah, ini biasalah orang kabur. Panas tak boleh. Hujan pun tak boleh. Nak benda manusia ni. Tak? Benda manusia. Cuaca hari ni baik. Kemarau lagi. Benda kemarau ni 6 bulan dah kemarau. Cuaca hari ni buruk. Hujan. Buruk benda kata. Kemarau lama dah. Hujan boleh lah. Jadi benda apa manusia nak? Dah tahu manusia memang gitu. Sifat dia keluh kesah. Tak boleh. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Bagi panas tak boleh. Bagi hujan tak boleh. Dan hujan ni sebenarnya Nabi satu hadis hujan kat Madinah. Nabi keluar masjid, depankan tangan dia. Nak sahabat tanya, pasal apa Nabi? Aku nak maknanya maksud dia mengambil barakah hujan. Hujan ni adalah yang Allah turunkan. Nabi ambil barakah daripada hujan. Hujan maknanya bila hujan, Nabi cemas ialah bila mendung, berangin atau Nabi cemas. Mu tak tahu apa yang aku tahu. Tapi bila hujan, Nabi lega.
Hujan ni memang satu nikmat yang kita jarang kita syukuri. Dengan hujan ni, bunyi hujan ni saja kita rasa nikmat dah. Kata dah. Tidur pun rasa nikmat bila ada hujan. Dah. Yang jadi tak nikmat tu banjir, bukan hujan. Dah. Hujan sedap. Budak-budak kalau hujan sukanya lah. Kan? Masalah banjir. Itu pun banjir kat tempat orang, bukan banjir kat tempat kita. Tak ada masalah juga. Jadi gitulah. Dia ada, saya tak ingat. Ada seorang syekh tafsir di Mekah dengan Syekh Alawi Al-Maliki, tak silap saya tak ingat. Hujan tau. Anak-anak murid ni pun okey. Dia izinkan pergi mandi ke air pancur. Kat air pancur tu. Air pancur Hijri Ismail tu kan. Dok, mandi situ. Lepas tu dia pun pergi kat syekh tu. Mu buat benda kurapat benda ni, kata dok. Benda apa masalahnya? Nu anak muridmu dulu. Dok, orang pun buat pakat berebut mandi situ. Benda apa ni? Benda apa? Kan Allah dah sebut, Allah turunkan hujan sebagai barakah. Dah, barakah lah tu. Dia pergi ambil barakah. Pergi mandi ambil barakah. Dah hujan nak buat benda lagi. Dok. Kemudian Kaabah itu sebagai barakah kan. Pergi pula kat situ. Semua itu adalah barakah yang Allah berikan. Apa salahnya? Oh, kalau begitu teruskan. Baru dia perasan, baru dia ni nampak. Begitu kisah dia. Kemudian Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Mardawiyah mengeluarkan daripada Zaid bin Aslam dari bapanya, dia berkata, Rasulullah membaca, kamu telah dilalaikan oleh perlumbaan, yakni daripada ketaatan sehingga kamu masuk kubur, yakni sampai maut menghampirimu. Sekali-kali jangan begitu. Nanti kamu akan mengetahui, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Yakni jika kamu telah masuk ke dalam kuburmu, jangan begitu kamu akan mengetahui. Jika kamu telah keluar daripada kuburnya ke tempat perhimpunanmu, sekali-kali yang begitu kalau kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Ketika dihadapkan kepada Tuhan dengan amalmu, sesungguhnya kamu akan melihat neraka. Yakni kerana siratal mustaqim diletak di tengah jahanam. Kadang-kadang orang selamat, kadang harus merangkak dan kadang terpaksa jatuh. Hak ni bicara soal surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Kamu telah dilalaikan daripada At-Takatsur, menumpuk-numpuk apa? Menumpuk-numpuk harta. Kita kalau akaun bank kita masuk 2,000, sedapnya tau. Tiba-tiba nyusut tinggal 200, gelisah lalu. Waktu memang fitrah manusia tentang harta. Jadi kita telah, kalau kita maknanya beringat tentang ini, kita telah dilalaikan oleh harta dunia. Sebab tu Allah sebut Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kamu tentang menghimpunkan harta dunia. Kita dah sedap secure kalau akaun kita tetapkan mesti ada sekurang-kurangnya 5,000 dalam akaun. Kurang 4,900, Allah kurang dah 100. Jangan saya pernah jumpa satu orang. Pernah jumpa satu orang semasa saya ngaji dulu. Kita bila kata APT habis, skepen tak ada, licin. Lagi kuliah nak naik bah tak ada duit ni. Terpaksa pun kuliah sebab duit zakat tak masuk. PT habis licin, bayar duit sewa, bayar duit kongsi makan. Tak ada licin. Duduk rumah seorang-seorang, duduk jemput seorang-seorang. Walaupun tiket bah masa tu 25 sen. Pergilah jauh mana 25 sen kat Mesir lah. Balik pun bayar 25 sen. Dekat ke jauh 25 sen lah. Standard. Tak ada PT, duduk saja. Nak minta pinjam orang, malu kita, malu. Mari kawan seorang, aduh, tak ada PT aku lah, tak ada PT. Tak ada PT, kita ingat macam kita tak ada PT skepeng. Tubik tu, balik, macam-macam dia beli. Lepas sembang-sembang dengan dia, rupanya bagi dia, kalau tak ada 300 dalam poket, tak ada PT lah. Standard dia gitu. Maknanya kalau 300 dia gelisah dah. Itu tak ada PT tu, relax lagi. Tengok dapur tak ada, tinggal nasi malam semalam. Bau-bau boleh makan lagi. Ada awal basi sikit, peduli apa, goreng lalu makan. Orang PT tak ada dah. Orang PT ada, basi dah tu lah. Kita mikir gitu. Kalau orang dalam keadaan susah tak ada makanan, kulit-kulit kayu boleh dimamah. Kita kulit ayam kita buang, kolesterol tinggi. Orang banyak makanan, gitulah. Tapi telah apa benda? Allah telah beri peringatan, bila kamu sedar,
Sayyidina Ali kata, an-nasu niyam, manusia itu tidur. Bila mereka bangun? Bila mereka dah mati. Mereka bangun bila mereka dah mati. Allah kabur dah. Bila masa akan sedar? Bila akan masuk dalam kubur. Mati, ya Allah. Nyesal. Gitu. Buat apa tak buat gini, buat apa tak buat gini, buat apa tak buat. Masa tu baru bertanya-tanya, dok. Dan kamu akan mengetahui dengan ilmu yaqin. Dan kita akan melihat neraka. Kalau kita ahli syurga, kita akan melihat neraka bila mana? Bila melintasi titian sirat yang dikatakan lebih halus daripada rambut di belah 7. Yang ini furu' akidah. Sifat-sifat pasal titian sirat ni furu' akidah. Tak? Kalau usul akidah, dia kena wajib dengan hadis-hadis yang sahih. Furu' akidah boleh dengan bukan hadis yang sahih. Jadi bila kita nak berjalan tu, kita akan nampak neraka. Debur walaupun kita lepas timbang dah. Beres dah. Masuk syurga. Kena melalui pada ketika itulah titian tersebut akan menjadi sebagaimana amal orang. Tak? Kalau amal dia baik, dia rasa titian tersebut selesa untuk dia. Bahkan ada orang secepat kilat berdesuk. Tak? Baru melangkah sekali sampai dah. Ada orang merangkak-rangkak. Sebab malaikat-malaikat azab akan mengait-ngait orang yang melalui jalan tersebut. Jadi kalau yang berdesuk tu tak sempat dikait. Kalau yang berangkat tu memang kena kait. Berangkat. Oh, bila nak sampai dah. Macam kita tengok cerita apa benda game dalam TV itulah, berhalangan tu kan. Nak berjalan sana kena lempar bola, kena apa benda tubik macam-macam, masuk dalam air, patah balik. Gitulah. Bahati-hati lebih teruk daripada tu. Jadi kita akan lihat dan kita akan menyaksikan sendiri. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu akan diperiksa pada hari itu tentang segala nikmat, yakni kenyangnya perut, minumnya sedap, nyenyak tidur, nikmat lain. Baik. Saya tak ingat Syekh mana khabar. Tak silap saya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Dia kata apa benda? Panjangkanlah masa tidurmu. Panjangkanlah masa tidurmu dengan apa? Dengan tahajud. Pendekkanlah masa tidurmu dengan tidur. Maknanya kalau kita maknanya apa benda bertahajud, maknanya kita memanjangkan masa tidur. Tapi kalau kita tidur panjang, sebenarnya kita memendekkan masa tidur. Tu bagi orang-orang wali-wali Allah macam tu. Dia rasa tidur dia panjang bila dia bangun bertahajud. Dia rasa tidur dia singkat kalau dia membanyakkan tidur. Kalau kita, dah Allah, hamba malam tadi buat kek spam pukul 3 pagi baru tidur. Kita kata tidur kita sikit sangat dah. Orang wali-wali Allah kalau tidak bertahajud itu tidur yang panjang. Sedang tidur yang pendek. Kalau bertahajud itu sembahyang malam itu maknanya tidur dia panjang. Boleh gitu? Tak boleh sokmo-sokmo sekali-sekali seminggu jadi dah. Jangan dah buat langsung. Tapi sebenarnya gitulah rahsia-rahsia para wali Allah ni, ialah menghidupkan malam setiap malam. Sebab itu dilakukan wali Allah ni, maknanya tidak pernah putus wuduk isyak sampai ke subuh. Sebab tu tak tidur. Macam mana Imam Syafi'i duduk golek-golek atas katil bila dia berkunjung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Golek sana golek sini, tak tidur sepanjang malam tu walaupun dia baring. Kita golek-golek juga dahi mikir nak buat mana. Mikir juga. Imam Syafi'i mikir tak tidur. Kita mikir tidur. Itu dia. Sebab anak ditanya, lagu mana kau Imam Syafi'i kata hebat ayah dia? Dok. Aku tengok dia mari rumah kita makan banyaknya, ya Allah, tak padan dengan orang zuhud. Makan banyak. Dok, nambah. Lepas tu bangun sembahyang malam, menghidupkan malam, dia pergi tidur. Tak. Lepas tu bangun-bangun, terus pergi masjid, tak ambil wuduk pun. Mana gitu hebat. Panggil Imam Syafi'i. Dia, anak dia dengar daripada Imam Syafi'i sendiri. Tanya, apa wahai tuan guru mu buat? Datang makan apa semua ni.
Aku tahu rezeki kamu ni adalah rezeki yang halal lagi barakah. Sebab itu aku nak makan banyak. Bila barakah dapat ke aku kuat sihat. Sebab tu dia makan banyak. Rezeki ni rezeki bukan sembarangan. Kemudian malam tadi aku dah tidur, dapat memecahkan lebih 100 masalah. Tak? Apa hukum ni? Kita hukum ni sekarang ni sebab dah dikeluarkan hukumnya oleh Imam Syafi'i dan para imamnya lain. Imam Syafi'i dia kena apa dalilnya nak keluar hukum ni? Apa dalilnya lah? Dia kata, apa hukum tai ayam duduk atas motor? Ada gitu tau. Kita sekarang ni mudah sebab ayam najis. Dok. Motor bukan untuk sembahyang. Jadi sembahyang kita sah. Dah. Apa sabit tai ayam atas motor sembahyang kita? Tak sah. Tak. Kecuali kita duduk atas motor ada tai ayam atau kita itulah. Tak. Anjing jilat kereta, sembahyang sah tak? Tak. Sembahyang anjing tetap tak sah. Sebab anjing tidak mukallaf. Sembahyang kita tak ada masalah, dia jilat pun saja tak sabit dengan kita kan. Tak. Macam dia jilat orang. Adakah sembahyang kita sah? Orang tu tak sah kena pergi sama kita, tak masalah. Jadi dia dapat selesaikan masalah tu. Lepas tu oleh kerana dia tak batal sembahyang malam tu, wuduk, dia bangun tu pergi sembahyang. Nak benda lagi. Gitu. Tengok, sebab itulah hebatnya dia sebagai wali-wali Allah. Dia dikira sebagai wali Allah. Tak? Kalau kita nak maknanya menghampiri martabat macam tu, gitulah cara dia. Bangun malam, dah ustaz. Jangan tanya aku lah. Aku celuk-celuk gini yang ngajar sini. Kau ridak makan mana kau? Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, kenikmatan yang dimaksudkan adalah kesihatan. Yang nikmat yang Allah sebut la tusaluna. Apakah dia maksud dia? Kata Ali ialah sihat kita buat untuk apa? Dari Abu Qilabah, Nabi SAW bersabda, orang-orang daripada umatku suka mengadu lemak dan madu, lalu mereka memakannya. Maknanya apa? Mereka ini terpesona dengan kesedapan makan. Betul tuan-tuan. Kita kalau lauk gula dok, pergi backwah dok, makan gulai kawah tu kenduri rumah orang, tahu habis. Balik kita cerita, gulai tadi tawanya lah. Dok, tahu memang siapa-siapa. Nasi kerah, gulai tawa, macam-macam. Dok. Tetapi bagi orang-orang yang fikir pasal akhirat, tak ada hal. Makanan adalah untuk menguatkan dia untuk ibadah, bukan untuk bersedap-sedap di mulut. Sebab tu dah saya pernah cerita Bishr Al-Hafi. Selama lebih kurang 30 tahun dok makan daging. Kerana apa? Nak mengasuh nafsu dia. Jangan bersedap-sedap tentang nikmat dunia. Bukan haram benda tu dok. Dia mendidik jiwa dia. Satu hari dok tahan langsung, tak tahan. Maka dia kena tak tahan, mu kena cover. Dia cover diri, mu kena cover. Seminggu puasa, malam tak tidur malam. Kerana untuk dapat makanan yang namanya daging kambing. Seminggu lepas tu, dia pergi pasar, dia beli. Dia beli, penjual daging kata heran, kata 10 tahun dah Bishr ni tak cara ke benda ni. Dia suruh hamba dia, pelayan dia, pembantu kedai dia, kita tengok apa benda dia buat. Lepas tu dia pergi ke satu tempat tersembunyi, dia cium benda tu, lepas tu dia capak. Setakat ini sajalah wahai nafsuku, tak boleh lebih tau. Mu kalau nak makan sedap macam ni, mu masuk syurga dulu. Boleh gitu. Kita kalau sedap gula tu, nambah lalu. Sedap pula kata gula hari ni. Tak. Bukan tuan-tuan perempuan lah, saya sendiri pun. Tak. Mulut sedap kan. Hari ni nasi Arab ni. Jarang nasi Arab ni orang buat kenduri kahwin nasi Arab ni. Tak. Sedap nambah. Mana nambah tu? Lauk banyak lagi dalam pinggan ni, nasi habis dah. Dia punya ayat tu bisa. Padahal licin belaka dah. Jadi maknanya nikmat ni, antara nikmat paling orang tak boleh nak ni ialah sedap mulut. Bersedap-sedap mulut. Sebab itulah kita masak, kita akan rasa juga sedap tak sedap. Buat air rasa sedap tak sedap. Maknanya bisanya mulut ni atas pengaruh hidup kita. Bagi orang yang fikir betul-betul ainul yakin tentang hari akhirat, dia tak kisah. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Tak pernah cela. Sedap tak sedap, masin tak masin, masam tak masan, syukur selalu. Tak ada hal. Tak.
Orang Yahudi bagi 5 masam. Dia makan pun habis. Sahabat mari tanya, saya cerita dahulu. Mana Rasulullah mu tadi pun habis seorang kata biasa mu bagi-bagi. Kita ni maknanya sahabat dia nak ambil berkah daripada Rasulullah. Dia kata 5 ni masam. Kalau aku bagi kat korang tiba-tiba termuntah ke apa kan, muka berkerut-kerut ke, berasa hati orang yang dia jaga orang yang bagi tu. Nabi makan senyum je. Aku tak boleh gitu. Oh nak bagi gok buah ni walek gok sikit. Gitu. Mulut memang mempengaruhi besar hidup manusia. Sakit gigi merupakan sakit yang sangat menyeksakan. Tak bukan setakat apa benda kita tak boleh nak buat benda-benda. Orang lain buat benda pun tak boleh. Bising pun tak boleh. Jangan bising lah, aku sakit gigi ni. Apa kaitan ni dengan kita? Ada kan? Aku tak boleh. Mulut lah. Mu sakit gigi warna, mu tak ada gigi dah. Dari Ikrimah dia berkata, ketika turun ayat ini para sahabat berkata, ya Rasulullah, nikmat apa yang kami ada? Kami hanya makan sepotong roti gandum untuk sekadar mengisi perut kami. Ni Ikrimah ni tabi'in. Sahabat Nabi. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi, katakan kepada mereka, bukankah engkau telah memakai kasut, minum air yang dingin, ilmu termasuk nikmat. Maka nikmat pakaian pun nikmat, dak. Air pun nikmat. Sahabat kata, Ikrimah kata, kita hanya makan roti saja. Kita tak menikmati apa benda pun. Jadi apa nikmat? Jadi Allah kata, apa saja yang kau pakai, yang kau minum, itu pun sebahagian daripada nikmat. Tirmizi dan lainnya meriwayatkan ketika turun ayat Alhaakumut Takatsur. Lalu Nabi SAW membaca Anin Naim, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nikmat apa yang bakal ditanya pada kita? Yang kita dapat hanya air dan kurma dengan pedang selalu di leher dan musuh selalu menentang. Nikmat mana yang akan ditanya? Dok. Ada sahabat yang tanya Nabi, nikmat mana ya Rasulullah? Kita ni hidup bukannya senang sangat. Dok. Makan roti gandum gitu je. Bukan gardenia. Dok, enak dimakan begitu saja. Aku makan begitu saja, tak apa sedap mana, kena calik kaya juga. Kau anda dia. Tapi nikmat mana? Lepas tu kita sentiasa diancam oleh musuh. Dah nikmat mana? Nabi SAW jawab, nikmat yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat adalah akan dikatakan padanya, bukankah aku telah menyihatkan badanmu dan menyegarkanmu dengan air dingin. Kesihatan dan kesegaran minum air, itu pun satu nikmat yang besar. Tak, kita tak minum dalam apa sejam, Allah kering tekak lah, pecah bibir lah, macam-macam. Tak, minum air. Dan kita takkan hidup, dikatakan tak akan hidup 3 hari tanpa air. Kena minum air. Tak, kalau tidak kita akan mati. Tetapi unta, bila Quran sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mu nak tengok ke unta tu dijadikan? Pasal apa Allah sebut unta? Pasal apa Allah nak sebut gajah rimam dia? Gajah lagi besar, tak? Lagi hebat, lagi ganas. Ini unta duduk pada pasir, tapi rupa-rupanya unta tu macam-macam kelebihan yang menakjubkan ada pada unta, yang maknanya kita rasa Allah hebatnya penciptaan unta ni. Dia boleh tahan 8 hari tak makan tak minum, jalan nyok. Ribut pasir tak masalah mata dia. Dia boleh menutupi kelopak mata dia dan boleh jalan, tak ada masalah. Relax je. Sebab tu kalau ribut pasir unta senyap je. Tak ada hal pun. Tak. Kita masalah tuntun unta tu. Kemudian dia punya apa benda? Mulut dia tu, kuat tak kuat mulut dia, bibir dia. Dia makan makanan yang berduri, tak akan luka mulut dia. Tak akan luka mulut unta. Kuruk-kuruk tak akan, maknanya lesung. Tak ada lah, lesung tak ada lah. Ulcer mulut tak ada. Belum lagi sistem perkumuhan, pencernaan dalam dia. Urea dia punya tu boleh, buah pinggang dia boleh memproses berkali-kali. Kita sekali je. Buah pinggang dia boleh proses berkali-kali. Hebatnya unta tu. Sebab tu Allah sebut nak mudah tengok unta dijadikan. Rupanya kelebihan unta banyak. Orang kata susu dia sedap, manis. Tapi masa aku pergi hari tu, dia tengah ada wabak penyakit benda tau. Tak, penyakit bawaan unta. Tak boleh. Masa tu kat tu lah, lebih kurang tu lah. Aku tak reti nak nyebut. Kalau Ebola tak ada masalah dah nak benda. Bola sepak, bola keranjang lah boleh sebut. Ni tak boleh sebut.
Kita pergi asalnya nak pergi Hudaybiyah tu, nak pergi ladang unta, tak dibenarkan. Tak, sebab tengah merebak wabak tu. Terus apa benda, kalau kita pergi restoran tau, kita pergi tengok dapur, confirm berapa banyak restoran kita boleh makan makanan tau. Tapi kita tak tengok. Kalau di Mesir tu, minuman yang paling sedap ialah jus mangga. Wah, sedapnya jus mangga. Pekat, lemak, tak campur gula. Tau. Tapi saya satu hari jalan tertengok orang tengah memeras jus mangga. Dia angkat jubah dia. 2 orang 3 orang pijak. Dia kalau kedai besar tu, dia jus tu sedia banyak. Bukan maknanya di blender gitu. Blender tu kedai-kedai kecil je. Kita tengok pijak. Wah, sedapnya. Tak mudah. Kalau yang kilang betul, kilang tu dia kilang lain lah, bersih lah. Ni kita cara kedai-kedai ni lah. Wah, sedapnya, tak mudah. Lepas tu pergi beli apa, kuftah, kibdah, dia ada sandwich kuftah, kibdah, hati, pedas, apa semua tu, dia ada daging dia. Tepi-tepi jalan ni ada gerai-gerai. Macam kalau kat Indonesia, gerai bakso gitu lah tau. Memang sedap dia, adunan tu, sos dia dengan apa benda acar dia masuk tu, memang sedap. Satu hari turun bas, tengok dia tengah kecing kat tembok. Lepas tu buat balik. Sedapnya. Aduh. Jam sungguh. Jadi jangan, sebab itulah rasanya rahsia kita jangan usul-usul sangat dok. Nampak bersih makan je lah, janji sihat dok. Jangan usul sangat. Tu masalahnya. Roti orang Arab tu dia jual tepi jalan je. Mocik-mocik tu dia angkat bakul roti tu atas kepala, jalan tepi jalan tu dengan berabuknya. Lepas tu dia lepak kaki 5, letak atas kaki 5 tu demuk. Tak. Orang beli letak ketiak. Tak tiap. Nak makan jatuh atas lantai. Sehat semacam. Body kata. Kita makan bersih ni lembek. Allahu Akbar. Tapi janganlah kita buat gitu loh. Kita belajar an-nazafah minal iman tu, bersih-bersih tu biar bersih semua. Tu kata tadi. Jangan dipandang agama itu dengan orangnya. Kemudian Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Tiba-tiba dia berjumpa dengan 2 sahabat Abu Bakar dan Umar. Lalu Nabi tanya, apa yang membuat kalian keluar kepada rumah saat ini? Mereka jawab, lapar ya Rasulullah. Abu Bakar Umar ni sahabat. Abu Bakar orang kaya, saudagar kaya, businessman. Sayyidina Umar begitu juga, bukannya orang yang miskin, tapi lapar, keluar rumah, tak ada makanan kat rumah. Apa yang Nabi ajar pada mereka? Maknanya Nabi tidak mengajar mengumpulkan harta. Sampai makanan pun tak ada rumah. Nak makan kena keluar cari. Yang ni baru kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak? Nabi berkata, demi zat yang aku dalam kuasanya, demi Allah, sesungguhnya yang melakukan aku adalah yang melakukan kamu juga. Allah Ta'ala berkata. Maka berilah kalian. Lalu mereka beri bersama Rasulullah. Beliau pergi kepada seorang lelaki Ansar, dia tak ada rumah. Ketika isteri Ansar tadi melihat Nabi, dia berkata, selamat datang. Lalu Nabi berkata, mana si fulan? Perempuan tadi jawab, ia pergi mengambil air untuk kami. Bila suami datang balik dan memandang kepada Rasulullah dan Abu Bakar Umar, dia kata, alhamdulillah, rupanya hari ini ada tetamu yang mulia untuk aku. Lalu dia hidangkan buah kurma. Sila ambil dan makanlah. Rasulullah berkata, janganlah suka memerah susu. Kemudian dia menyelebih kami untuk mereka, serta mereka pun makan dan minum. Setelah mereka kenyang dan segar, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi zat yang aku dalam kekuasaannya, sesungguhnya kalian akan ditanya tentang nikmat ini kelak pada hari kiamat. Makan kurma saja. Makan kurma.
Kemudian sahabat tadi, Rasulullah datang, sembelih kambing. Yalah, kalau contohnya kita tak kata payah-payah lah, YB nak masuk kampung kita, nak melawat, mari nak datang rumah, kita akan sediakan yang terbaik untuk jamu dia. Itulah. Ini kan pula Nabi, tak kira kambing ada tak berapa, sembelih lalu. Sembelih lalu masak untuk diakan kepada Abu Bakar, Umar dan Nabi. Satu kemuliaan, supaya akhirat esok tercatat dalam pahalanya menjamu Nabi dan dua orang sahabat Abu Bakar dan Umar. Besar tu. Orang lain tak ada. Maka kata Rasulullah, yang ini pun akan ditanya, untuk apa kita makan benda-benda gini? Untuk apa? Hanya kerana nak memenuhi perut lapar, makan sedap, akan ditanya. Ya subhanallah. Padahal mereka ni lapar ni. Lapar ni fitrah, maknanya Allah kata lapar makanlah. Kita tak lapar, gatal mulut je. Gatal mulut. Apa benda nak ngunyak kacang nganyi-nganyi lah. Kekak sebab gatal mulut. Perut dah lapar. Ada kepuk-kepuk lah. Kukak. Dan kadang-kadang menyebabkan kita jadi kekenyangan. Hanya kerana nak melayan gatal mulut ni. Gatal mulut. Memang kadang-kadang berasa nak ngunyah kan. Jangan kata tuan-tuan, saya gitu juga. Kenapa lah? Berasa nak ngunyah, nak buat mana? Perut dah lapar. Dia tidak huraikan di sini. Tapi disebut janganlah suka memerah susu. Saya tak boleh nak cek lagi setakat ni. InsyaAllah nanti minggu depan saya akan huraikan balik apa maksud jangan suka memerah susu. Kali ini doa. Tak ada ilmu. Saya memang betul saya tak cek benda ni. InsyaAllah minggu depan saya cuba cek dia punya syarah hadis dia. Tengok apa benda maksud jangan suka memerah susu. Jadi alhamdulillah kita selesai pada tajuk Ainul Yaqin dengan Ilmul Yaqin. InsyaAllah pada minggu depan kalau ada rezeki kita tengok keutamaan zikir kepada Allah SWT. Yang ni memang kena tengok sikit lah. Dan saya rasa bab-bab dia pun banyak juga ni. Dua surat, 3 surat InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna wa li walidina wa li ahlina wa li ummati Muhammad innaka antal ghafurur rahim. Wa najjina minal hammi wal ghammi wal karbil azim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.